Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Antara paparan hari ini, Perdana Menteri antara 100 individu paling berpengaruh di dunia. Juga Prabowo isytihar menang pilihan raya Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dinobatkan sebagai salah seorang daripada 100 individu paling berpengaruh di dunia oleh majalah berita antarabangsa Time Magazine. Beliau tersenarai bersama beberapa nama besar lain daripada pelbagai bidang dalam senarai tahunan yang dikeluarkan semalam oleh majalah itu. Bagi kategori pemimpin paling berpengaruh, Tun Dr. Mahathir dinamakan bersama antaranya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern dan bekas wanita pertama Amerika Syarikat Michelle Obama. Dalam profil yang ditulis oleh pengasas Sarawak Reports Claire Russell-Brown, Tun Dr. Mahathir disifatkan sebagai kuda perang gagah yang berjaya menghimpun perhatian orang ramai dalam kempen pilihan raya umum ke-14 lalu. Brown mengimbas kemenangan dalam PRU14 setelah Tun Dr. Mahathir membuat kemunculan semula untuk berdepan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dituduh dalam kes penyelewengan dana 1MDB. Time 100 adalah senarai tahunan yang dibuat berdasarkan undian pembaca Time Magazine. Undian bagi tahun 2019 yang diumumkan semalam bermula sejak 27 Mac dan ditutup kemarin. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri hari ini menerima kunjungan hormat Menteri Besar Johor Dr. Sarudin Jamal. Pertemuan berlangsung di Putrajaya. Menerusi kenyataan dikongsikan di Facebook, Tun Dr. Mahathir berkata, pertemuan ini adalah yang pertama selepas Dr. Sarudin mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar pada 14 April lalu. Pertemuan kedua-dua pemimpin antara lain turut membincangkan mengenai perjalanan pentadbiran kerajaan Johor selepas perubahan pucuk pimpinan di negeri itu. Difahamkan Dr. Sarudin ke Kuala Lumpur hari ini bagi menghadiri mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara ke-31 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Hub 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Hari kelima perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak berhubung dana 42 juta ringgit SRC International Sdn Bhd. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi dimaklumkan beberapa cek di bawah akaun M-Bank dan M-Bank Islamic milik Datuk Seri Najib telah dikeluarkan kepada beberapa penerima antara Disember 2014 dan Februari 2015. Saksi kelima pendakwaan Badrul Hisham Muhammad 42 tahun mengesahkan kesemua cek berkenaan ditunaikan ketika diminta berbuat demikian oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Antara penerima terbabit ialah Pertubuhan Bersatu Pasuk Momogun Kadazan, Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang, UMNO Bahagian Johor Bahru serta beberapa syarikat seperti Solar Shine Sdn Bhd, Vital Spire Sdn Bhd dan pemegang amanah rumah penyayang Tun Abdul Razak. Secara keseluruhan, jumlah kasar cek yang dikeluarkan di bawah dua akaun bank berkenaan mencecah 10.5 juta ringgit. Mahkamah Tinggi turut diberitahu SRC International juga mengeluarkan cek di bawah akaun M-Bank milik Datuk Seri Najib kepada Ihsan Perdana Sdn Bhd sebanyak 20 juta ringgit. Keseluruhannya, sebanyak 17 cek dikemukakan di mahkamah. 14 dikeluarkan oleh akaun M-Bank Datuk Seri Najib, satu di bawah akaun M-Bank Islamic Datuk Seri Najib, satu di bawah SRC International Sdn Bhd dan satu lagi tidak dinamakan pembayarnya. Terdahulu, Badrul Hisham yang juga pengurus kanan bahagian pemprosesan cek M-Bank menerangkan kepada mahkamah bagaimana proses verifikasi cek dijalankan, termasuk sekiranya terdapat aduan oleh pelanggan. 24 penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang yang direman 7 hari sehingga 23 April depan akan digantung tugas selama 2 bulan selepas tempoh reman selesai.
Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata tindakan diambil menunjukkan pendirian jabatannya yang tidak akan berkompromi dalam soal rasuah dan integriti serta tidak akan mempertahankan anggotanya yang ditahan untuk siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Amaran kepada semua pegawai JPJ bahawa isu integriti tidak ada kompromi. Isu corruption tidak ada tolak ansur. Sekiranya ada tangkapan ataupun penahanan atau siasatan oleh SPRM atau mana-mana agensi berkuasa, kita tidak akan mempertahankannya. Kita akan bantu untuk siasatan. Jadi ini yang belum ada apa-apa lagi tangkapan, misalnya kata kalau nak ada pun, saya tidak akan menghalang. Maksudnya, biarlah. Kerana kita mahukan agensi ini, agensi JPJ ini bersih dari elemen-elemen rasuah, penyalahgunaan kuasa dan juga isu integriti. Dalam sidang medianya pagi tadi, Datuk Seri Syahrudin berkata beliau memandang serius isu terbabit dan akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM. Jelasnya, JPJ selaku sebuah daripada agensi pengutip hasil negara terbesar selepas Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen perlu memastikan tiada sebarang ketirisan dalam kutipan hasil negara. Beliau turut memberi jaminan penahanan 24 pegawainya itu tidak melumpuhkan operasi penguatkuasaan di Pulau Pinang. Malah beliau telah mengarahkan cawangan JPJ di Zon Utara untuk menghantar bantuan anggota penguatkuasa ke cawangan Pulau Pinang bagi membantu operasi. Seterusnya, sebuah kilang kitar semula plastik kelas A di Sungai Petani Kedah musnah dalam satu kebakaran awal pagi tadi. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Muhammad Rizwan Nur Jamuddin berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.30 pagi. Ia turut dibantu Balai Bomba dan Penyelamat dari Aman Jaya dan Tikam Batu serta pasukan bomba sukarela Sungai Petani, Sungai Puyu, Padang Lembu dan Bakar Arang. Pihak bomba dan penyelamat terpaksa mengambil masa kira-kira 3 jam untuk mengawal kebakaran kerana ia turut membabitkan bahan plastik. Sebuah jengkaut juga digunakan bagi mempercepatkan operasi pemadaman. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Siasatan kini masih dijalankan bagi mengesan punca kebakaran dan anggaran kerugian. Lagi kes buang bayi. Kali ini seorang wanita bergegas pulang ke rumahnya di Taman Desa Kundang, Rawang, Selangor selepas dimaklumkan oleh anaknya tentang penemuan seorang bayi perempuan di hadapan rumah mereka semalam. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Samsul Ma'ruf berkata, bayi ini ditemui oleh anak wanita itu kira-kira jam 10.50 pagi di hadapan pintu rumah mereka dalam keadaan berbalut kain batik dan plastik. Wanita berkenaan yang bekerja di Kepung dihubungi oleh anaknya lalu bergegas pulang jam 12.20 tengah hari bagi memeriksa keadaan bayi yang masih bertali pusat itu. Dia kemudian melaporkan penemuan itu kepada polis dan bayi terbabit dibawa ke Hospital Selayang untuk pemeriksaan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Kesiksaan. Kilang memproses nadir bumi Lynas Malaysia Sdn Bhd disifatkan telah melanggar undang-undang daripada segi penyimpanan sisa buangan. Lynas didakwa menyimpan sisa buangan terjadual di kawasan kilang dalam kuantiti yang amat besar dan dalam tempoh yang lama. Menurut anggota Dewan Undangan Negeri Adun Semambu Lee Chen Chung, sehingga Disember 2018, Lynas telah mengumpul sebanyak 1.13 juta tan sisa buangan Neutralisation Underflow Residue NUF dalam tempoh 6 tahun beroperasi di mana sisa-sisa ini disimpan di tepi kilang. Jelasnya mengikut Peraturan 4 Pelupusan Buangan Terjadual dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 2005, kuantiti bahan buangan terjadual yang dikumpulkan di tapak harus tidak melebihi 20 tan metrik selama 180 hari atau kurang. Beliau berkata laporan penilaian impak alam sekeliling EIA berhubung sisa buangan NUF bagi projek Lynas tidak memenuhi kriteria yang diperlukan dalam memastikan kesejahteraan, kesihatan dan alam sekitar dijaga memandangkan kawasan tapak pelupusan sisa itu terletak di Gebeng. Sedangkan Gebeng adalah sebuah kawasan tapak industri dan bukan tapak pelupusan bagi sisa buangan NUF. Maka laporan EIA wajar ditolak.
Seorang ibu di Tumpat Kelantan saban hari menyelongkar tong sampah bagi mengutip barang lusuh demi membantu suaminya mencari sesuap nasi untuk keluarga. Nasib pasangan itu bukan saja berteduh di rumah sewa yang usang, malahan mereka membesarkan 4 anak yang kurang upaya dan berpenyakit dipercayai akibat kekurangan zat makanan sejak kecil. Ketika kunjungan kami, Atika Salihuddin, 40 tahun dari Kampung Cenderung Batu Timur, Wakaf Baru, tidak keluar rumah kerana demam. Lazimnya dia menggendong bayi 9 bulannya bersama suami mencari barangan lusuh di Pasar Wakaf Baru. Mereka hanya mampu memperoleh antara RM4 hingga RM10 sehari untuk membeli makanan dan keperluan 6 beranak. Kutik itu masa teko-teko hantar yang nak tidur, boleh pergi kutik. Yang nak tak tidur, tak tengok kutik. Teko-teko bawa. Teko-teko nak tinggal, muka itu sudah ada. Begitulah. Kutik ikut minyak, ikut kakak ni, kuasa ni, ikut kawan dia tu, ikut lekok tu, pas kelik ya. Suami Atika, Muhammad Nur Draman, 60 tahun yang rabun kronik, bekerja sebagai tukang sapu di sebuah sekolah. Setiap jam 7 pagi, Muhammad Nur dihantar isterinya dengan motosikal ke tempat kerja sebelum dia bersama bayinya mencari besi buruk. Tak nampak ni dalam masa 15 tahun masa. Bekerja tu, kadang-kadang kita sapu sampah tu, kadang kita tengok tu, kita tinggal lagi. Kita tengok macam ni, macam bersih dah. Tapi kita pergi tengok, ada lagi. Jika tiada jualan barangan lusuh, dia terpaksa berhutang untuk membeli barang dapur atau wang bekal anak yang masih bersekolah. Wang gajinya sekadar cukup membayar sewa rumah RM50 sebulan, bekalan elektrik dan air serta rawatan perubatan anak-anak. Anak sulung berusia 18 tahun bermasalah lembam pembelajaran. Anak kedua 16 tahun pula sering mengalami sawan. Anak ketiga menghidap pembesaran luar biasa di kepala, manakala bayi mereka juga sering sakit kerana tidak cukup makan. Kesukaran hidup keluarga ini mendapat perhatian anggota polis di Balai Polis Wakaf Baru yang sering mencari jalan meringankan beban mereka. Kami mintalah kepada penduduk setempat ataupun sesiapa saja yang berkemampuan kongsi-kongsikanlah rezeki untuk keluarga ni bagi meringankan beban keluarga ni. Keluarga ini menerima bantuan RM300 sebulan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat selain allowance OKU anak sulung mereka. Namun orang ramai yang prihatin masih boleh membantu menerusi nombor akaun yang tertera. Daya tahan yang luar biasa dengan ciri yang unik dan berbeza antara satu sama lain antara faktor berlian antara perhiasan paling mahal di dunia. Ciri yang dianggap turut sinonim dengan kaum hawa itu memberi inspirasi untuk penghasilan koleksi berlian yang mampu menyelahkan karakter si pemakainya. Bukan sahaja menjadi pilihan sebagai aksesori premium, berlian turut menjadi lambang keyakinan diri. Faktor karat, kejernihan, warna dan potongan menjadi penentu harga berlian di pasaran. Seumpama sebutir berlian, wanita turut dikaitkan dengan kemampuan dan kekuatan. Lebih-lebih lagi dalam mencari peluang meraih potensi diri untuk masa depan keluarga. Sebenarnya kita sebagai wanita, bila kita dah bekerja keras, so kita sebenarnya perlu mendidik diri kita untuk sebenarnya buat sesuatu yang boleh membahagiakan kita sendiri. Walaupun kita ada keluarga, ada adik-beradik, ada kawan yang boleh membahagiakan, tapi kita juga boleh membahagiakan diri kita sendiri dengan memiliki walaupun sebutir berlian. Sebagai pelengkap gaya, rekaan berlian kini bervariasi dari waktu ke waktu dan setiap wanita boleh memilih jenis berlian yang menepati karakter atau pesona masing-masing. Namun, walau apa pun rupanya, kilauan berlian sentiasa mampu memukau setiap wanita. Justeru sebagai jenama yang terkenal dengan keunggulan rekaan berliannya, Habib meraihkan bulan kelahiran berlian menerusi kempen selama sebulan sepanjang April. Kerajaan akan terus menyediakan insentif dan bantuan kepada syarikat tempatan yang ingin meneroka segmen perniagaan digital. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin Hamzah, ekonomi digital menjadi antara bidang strategik tumpuan selaras aspirasi menjadikan Malaysia sebagai antara hub ekonomi digital serantau. The digital economy has become important. Therefore, to promote the digital economy, government will continue to provide incentives
on investment and collaboration to turning Malaysia into hub for digital services and communications. Both large and smaller companies need to embrace digital connectivity, use of data analytics, and explore opportunities to build digital businesses. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kerajaan juga telah menerima dan akan meneliti segala kesukaran dari segi kewangan dan procurement yang dihadapi industri perunding jurutera di negara ini. Ia sebahagian usaha memastikan tadbir urus yang baik untuk sebarang projek yang dilaksanakan. Datuk Amiruddin ditemui selepas merasmikan Forum Persatuan Perunding Jurutera Malaysia ACEM yang bertemakan masa depan ekonomi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Education Malaysia Mesir EME akan terus memantau rapi keadaan pelajar Malaysia di Sudan bagi mendapatkan perkembangan terkini di sana. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan seorang daripada 96 orang yang berlindung sementara di rumah Malaysia atas faktor keselamatan juga telah selamat tiba di Malaysia. Ketika ini, universiti-universiti di kawasan krisis masih ditutup dan tarikh dibuka semula belum diketahui. EME menerusi Kedutaan Besar Malaysia Khartoum dan Persatuan Mahasiswa Malaysia Sudan juga sentiasa bersedia untuk menghulurkan sebarang bantuan sekiranya diperlukan. Justru pelajar dinasihatkan untuk mengikut arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia Khartoum dari semasa ke semasa. 11 April lalu, Kerajaan Sudan mengisytiharkan perintah darurat selama 3 bulan seperti diumumkan Majlis Tentera Peralihan. Pilihan Raya Indonesia, hasil lebih 10 lembaga survey memihak kepada penyandang Presiden Joko Widodo atau Jokowi berdasarkan kaedah quick count atau kiraan undi tidak rasmi. Bagaimanapun, pencabar Prabowo Subianto turut mengisytiharkan kemenangannya semalam dengan 63% sokongan pengundi. Untuk perkembangannya bersama wartawan Nadia Mohsin di Jakarta, Indonesia. Nadia, bagaimana situasi terkini antara kedua-dua calon presiden? Baiklah, setakat ini kita masih belum menerima apa-apa maklumat mengenai perkembangan dari kedua-dua belah kubu yang bertanding. Akan tetapi semalam calon Presiden Prabowo Subianto sekali lagi mengadakan satu sidang media pada sebelah malam dan ianya merupakan sidang media kedua yang diadakan semalam untuk mengisytiharkan kemenangan beliau. Dan untuk dalam sidang media itu juga beliau telah mendakwa bahawa beliau telah memenangi pilihan raya ini dan telah menjadi Presiden Indonesia dan akan menjadi Presiden Indonesia. Dan dengan itu beliau juga dijangka akan mengemukakan bantahan terhadap keputusan pilihan raya semalam. Dan dalam sidang media itu juga beliau menyatakan beberapa faktor yang menyumbang kepada kemusykilan dari kubu Prabowo Sandi akan ketulusan dan pembohongan yang mereka dakwa terjadi, terutamanya di tempat pembuangan undi yang di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Baik Nadia, pasca pemilihan semalam, bagaimana situasi di sana? Berdasarkan pemantauan kami, keadaan telah kembali seperti biasa. Kota Raya Jakarta telah kembali sibuk. Semalam agak lengang memandangkan cuti umum telah diberikan bagi membolehkan mengundi pada hari yang ditetapkan itu. Akan tetapi mengenai desas-desus atau kabar angin bahawa akan terjadinya rusuhan, kita tidak boleh menjangkakan apa-apa kerana apa-apa saja boleh berlaku, kerana berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh kenyataan Prabowo semalam pada 11 siangnya, beliau walaupun beliau mendakwa bahawa beliau meminta agar penyokongnya bersabar dan bertenang dengan keadaan dan keputusan ini, akan tetapi beliau dilihat mengeluarkan kenyataan yang berunsurkan provokatif. Pada sebelah petang menjelang ke malam, beliau mula mengeluarkan kenyataan provokatif seolah-olah ingin mengajak orang untuk membantah. Akan tetapi pihak kawalan keselamatan telah diperketatkan dan saya yakin ianya akan diteruskan untuk beberapa hari yang akan datang bagi memantau sehingga keadaan benar-benar reda dan tenang di sini. Begitu.
Terima kasih Nadia dari Jakarta. Seterusnya, hampir 100 kawasan pemilihan di 13 negeri dibuka hari ini bagi fasa kedua undian pilihan raya India. Ia bagi membolehkan rakyat mengundi dalam pilihan raya besar-besaran yang diadakan dalam 7 fasa bermula 11 April lalu. Lebih 10,000 anggota tentera dan polis ditempatkan di bandar-bandar utama, terutama di Srinagar yang menempatkan 97 kawasan pengundian. Langkah keselamatan diperketatkan bagi mengelakkan kejadian serangan bom di Kashmir yang mengorbankan 40 anggota tentera Februari lalu yang sekaligus telah membawa India dan Pakistan ke kancah peperangan. Hampir 900 juta pengundi layak membuang undi bagi memilih 543 anggota Dewan Rendah Parlimen. Keputusan dijangka diterima 23 Mei depan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Berita sukan, Liga Juara-Juara Eropah. 2 wakil Liga Perdana Inggeris, Liverpool dan Tottenham Hotspur cemerlang melangkah ke pentas separuh akhir selepas mengatasi lawan masing-masing awal pagi tadi. Liverpool mara ke separuh akhir dengan agregat 6-1 selepas menewaskan Porto 4-1 di tempat lawan. Sementara Tottenham yang memiliki kelebihan 3 gol di tempat lawan berjaya meraih kemenangan agregat 4-0 ke atas Manchester City. Berbekalkan kemenangan 2-0 di Anfield pada pertemuan pertama, Liverpool membuka jaringan menerusi Sadio Mane pada minit ke-26 namun terpaksa menunggu lama untuk pengesahan ulang tayang VAR. Bersambung babak kedua, Liverpool menambah 3 lagi gol menerusi Mohamed Salah pada minit ke-65, Roberto Firmino minit ke-77 dan Virgil van Dijk minit ke-84. Sambil gol sagu hati Porto diraih menerusi jaringan Eder Militao ketika perlawanan berbaki 12 minit sebelum tamat. Liverpool dijadual menentang Barcelona di separuh akhir. Tottenham Hotspur mara ke pentas separuh akhir biarpun tewas 3-4 di tangan Manchester City. Memiliki 1 jaringan ketika menewaskan City pada aksi pertama, Tottenham dikejutkan dengan 4 gol lawan namun skuad bimbingan Mauricio Pochettino mengimbangi permainan dengan 3 jaringan di Stadium Etihad. Bintang Asia dari Korea Selatan Song Heung-min berjaya meledak 2 gol. Tottenham bakal dicabar Ajax. Pusingan ketiga Piala FA, 4 perlawanan berlangsung malam tadi. PKNS FC melakar kejutan terbesar apabila mara ke suku akhir selepas menyingkirkan pasukan pilihan Johor Darul Takzim JDT 1-0 di tempat lawan. Selain PKNS FC, PKNP FC, Perak dan juara musim lalu Pahang turut menempas slot sama selepas menewaskan lawan masing-masing. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Pahang terpaksa bekerja keras sebelum mara. Berdepan UKMFC, Pahang bergelut untuk membolosi gawang lawan sekalipun turun dengan kesebelasan terbaik. Tanpa gol pada babak pertama, aksi selepas rehat terus dikuasai Pahang dengan pelbagai deretan percubaan direncana ke kubu UKMFC. Usaha berterusan itu akhirnya membuahkan hasil apabila Matthew Davis menjaringkan gol tunggal dan kemenangan skuad Tuk Gajah pada minit ke-84. Walaupun UKMFC cuba bangkit selepas itu, benteng Pahangnya terlalu ampuh sebelum keputusan 1-0 kekal memihak juara Piala FA 2018 itu sehingga tamat whistle permainan. Di Stadium Tan Sri Harsan Yunus Larkin, pelawat PKNS FC berjaya menempas slot ke suku akhir selepas mengejutkan JDT dengan kemenangan 1-0. Kemaraan PKNS FC jelas kelihatan seawal 10 minit pertama apabila JDT terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas Nazo Insar dilayangkan kad merah. Situasi itu jelas memberi peluang kepada PKNS FC untuk memberi asakan ke kubu JDT. Pelawat berjaya mencetak gol tunggal yang juga gol kemenangan pada babak kedua menerusi jaringan penyerang import Kepa Sherman pada minit ke-48. Sekian paparan hari ini. Keindahan musim bunga di Pyongyang, Korea Utara mengakhiri Buletin 1.30. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat dan Assalamualaikum.